Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sudah masuk 10 hari bulan 2 2020. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli, surah tentang lebah, sehingga dikenali dengan nama Suratun Ni'am, surah yang menyebut banyak nikmat-nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dalam surah ini. Kita sambung perbincangan kita muka surah ayat yang ke-35. Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, ayat yang ke-35 bagi pemegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 518. Kita akan bincang tentang penyalahgunaan takdir oleh orang-orang kafir. Dulu kita bincang tentang penyalahgunaan takdir oleh iblis dan kuncu-kuncunya. Sekarang ni oleh manusia, syaitanul jin, yang tak mau menerima kebenaran juga telah menggunakan hujah takdir. Kemudian diikuti dengan perbincangan Allah SWT sebut tentang matlamat, objektif dibangkitnya Rasul alaihimussalatu wassalam kepada manusia ini, kepada alam ini. Maka setiap Rasul bersemangat, mempunyai cita-cita, harapan, tamak, hirs untuk memberi hidayah kepada pengikutnya. Tetapi hidayah itu tidak sampai kecuali kepada orang yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita baca 1, 2, 3 ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Tengok ayat 35. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, dan berkatalah orang-orang kafir musyrik. Kenapa bila sebut kafir? Musyrikin. Kafir itu makna orang yang tertutup kepala dia, hati dia
daripada menerima tauhid. Itu dia panggil kafir. Pada tu dia kata kafar dengan makna penutup. Syirik perbuatan dia tu. Syirik perbuatan dia menyengutukan Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil syirik. Orangnya musyrik, penyengutu. Itu makna musyrik. Maknanya ayat ini datang setelah ditanya kepada mereka tentang apa yang diturun oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jawab, asatirul awwalin, dongeng-dongeng saja tu. Tak ada fakta, tak ada maklumat kan. Maka mereka layak untuk diberi amaran menerima azab. Maka mereka cuba nak menjawab. Ini dia panggil syubhah, keraguan yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir. Kenapa kami kena azab? Kami bukan buat kerja baru. Kami buat kerja yang telah dibuat oleh datuk nenek kami. Tengok ayat. Wa qala allazina asyraku, dan berkatalah orang-orang kafir musyrik, muhtajjina kadhiban bil qadar ala syirkihim. Mereka berhujah secara bohong, secara dusta untuk membenarkan, berhujah dengan qadar, dengan takdir Allah Ta'ala untuk membenarkan perbuatan syirik mereka dan mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, ataupun sebaliknya. Dia kata apa? Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'. Masya Allah. Kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya suatu pun. Kalau Tuhan nak, kita tak sembah apa-apa dah. Itu dia kan, maknanya dia nak menyalahkan Tuhan. Tuhan yang takdirkan benda ni berlaku. Sedap ke dia? Nahnu wala abauna. Tidak kami dan tidak juga datuk nenek kami. Kami pun tak ada masalah, datuk nenek kami pun tidak bersalah, sebab Allah sudah takdirkan perkara ini berlaku. Wala harramna min dunihi min syai', dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya. Maknanya kita kata benda ni halal, benda ni haram ni, itu pun dengan ketentuan Allah. Ini dikatakan berhujah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan syirik mereka, untuk membuat perbuatan syirik mereka. Jadi oleh kerana benda ni sudah berlaku, itu menunjukkan Allah Ta'ala sudah reda kepada kita. Kalau Tuhan tak reda, kenapa dia takdirkan benda ni berlaku? Sedap juga tu. Dia punya hujah yang diajar oleh syaitan. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan tu bagi wahyu kepada wali-wali, pengikut-pengikut dia. Mana dia berhujah dengan takdir. Kalaulah benda ni tak betul, kalaulah benda ni tidak mendapat keizinan, keredaan Allah Ta'ala, kenapa dia takdirkan benda berlaku? Jangan berlaku. Macam mana kita nak kata? Kadzalika fa'ala allazina min qablihim. Kadzalik, demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mana perbuatan syirik, perbuatan mengharam dan menghalalkan perkara yang, maknanya menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halal, dan menggunakan hujah batil seperti yang digunakan oleh puak-puak Quraisy untuk mendustakan rasul-rasul mereka. Cerita yang sama telah berlaku kepada rasul terdahulu. Kalau engkau betul ya nabi zaman dia, tentulah tidak berlaku macam ni. Allahu Akbar. Untuk keterangan berkembar dengan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, tanda
Suratul An'am, surah Al-An'am ayat 148 149. Lebih kurangnya cerita. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim. Maknanya dalam ayat ini sama dengan ayat 35 suratul Nahl. Allah Taala ulang sekali lagi di sini. Maka hujah tak cerdik mereka itu telah dijawab oleh Allah Azza wa Jalla raddan ala syubhatihim. Allah Ta'ala menolak syubhah, keraguan yang ditimbulkan oleh puak kafir. Allah kata apa? Fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Apa yang mereka katakan itu adalah salah semata-mata. Mengata apa? Hokmu kata tu tak betul. Jangan duk cakap. Kerana bukankah rasul-rasul semuanya itu tidak bertanggungjawab, melainkan menyampaikan kehendak-kehendak dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya menyampaikan arahan Allah Azza wa Jalla, wahyu kepada mereka dengan cara yang jelas dan nyata. Mu jangan duduk putar belik ke. Ini Allah Ta'ala nak hantam balik, jawab balik apa dia, apa yang mereka hujahkan itu. Allahu Akbar. Allah kata laisal amru kama kataqulun. Bukan seperti yang kamu sangka. Allah Ta'ala redha dengan perbuatan ini. Bahkan Allah Ta'ala sudah engkar, sudah dihantarnya rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, dan mereka rasul-rasul telah menjalankan tugas dengan benar. Tengok nota di bawah 535. Kaum kafir musyrik cuba berdalih dengan soal takdir Tuhan dengan mengatakan, kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak menyembah sesuatu pun yang lain daripadanya, atau mengharamkan apa yang tidak diharamkannya. Takkanlah tok nenek kami buat kerja macam ni. Apa yang mereka katakan itu hanyalah dalihan sahaja, dalihan sahaja. Kerana Allah telah mengutuskan rasul-rasulnya silih berganti dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan kepada umat masing-masing apa yang Allah kehendaki, menerangkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu jangan disekutukan dia serta hendaklah menurut hukum-hukum Allah. Mu jangan duduk kerja pelik, jangan duduk main karut-karut, kena dengar kata, ikut peraturan, sebab Allah Subhanahu wa taala yang ia meletakkan segala peraturan ini. Mu jangan duk buat kerja sendiri, jangan duk buat kerja pelik-pelik. Ini para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita bahawa permainan menimbulkan isu-isu syubhat keraguan ini telah diguna oleh iblis, disambung-sambung oleh pengikutnya sampai ke hari kiamat. Maka kita juga jangan menggunakan hujah salah ini. Apa dia hujah salah ini? Iaitulah menggunakan hujah takdir. Allah Ta'ala dah jadikan saya macam ni, kenapa nak kritik saya? Kenapa mau komen saya? Kenapa netizen kecam saya? Jangan. Ini semua ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Saya tak bertutup aurat ke, saya laki-laki nak jadi tina ke, saya apa saja pun saya, jangan dikecam sebab Allah telah takdirkan. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang salah, perbuatan yang silap, perbuatan yang tak betul. Apa yang tak betulnya? Sebab berhujah dengan takdir, sedangkan Allah Ta'ala telah beri kepada kita akal pemikiran, maka ini perbuatan yang salah. Baik. Untuk nak menguatkan bahawa khijah Rasul wa ma 'ala fahal 'ala rusul illa al-balaghul mubin, khijah Rasul menyampaikan, maka Allah sambung dengan ayat 36 ini. Pelajar-pelajar, tanda ini wazifatul Rasul, dan inilah dakwah
yang telah dilantik Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Dengan dakwah inilah tertegaknya langit dengan bumi sehingga kepada saat ini, iaitulah dakwatul Rasul alaihimussalatu wassalam. Tengok ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Allahu Akbar. Ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Semua umat-umat yang terdahulu telah dihantar oleh Allah Azza wa Jalla Rasul alaihimussalatu wassalam. Umat mana? Segala umat. Umat-umat yang terdahulu telah mendapat Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Cuma Rasul itu dia panggil bersifat tempatan. Apa mana bersifat tempatan? Apa dia makna bersifat tempatan? Maknanya Rasul ni atas kapu ni. Macam kita dah bincang, Syuaib pergi ke Madian, Aikah, Lut di kampung dia di Qura Sadum, kan? Siapa lagi? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula di Mekah, melebar luaskan ke Madinah, kemudian rahmatan lil alamin, maka Nabi kita Allah Ta'ala lantik dia menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kita kata semua manusia duduk sampai ke akhir kiamat duduk di bawah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, Allah sebut di sini walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Ummatin ay fi kulli ta'ifatin, setiap kumpulan itu dari kalangan manusia ada rasul. Apa kerja Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam itu? Ini dakwah Nabi. Ani'budullah wajtanibut taghut. Dengan memerintahkan mereka dengan untuk menyeru dakwah dia, apa dia? Yang pertama, u'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah Ta'ala dengan beribadat kepadanya wahdahu sahaja. Maknanya wahdaniyatullah, Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal saja yang berhak kita beribadat, yang kita berhak untuk meminta pertolongan dan segalanya. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Wa tarki ibadati kulli man dunah, dan wajtanibut taghut, hendaklah meninggalkan, jauhilah taghut. Apa dia makna taghut? Taghut di sini ada banyak makna. Tuan-tuan dan pelajar-pelajar semua tanda makna taghut. Apa dia makna taghut? Yang pertama, kata di para ulama, taghut kullu ma'budin min dunillah. Kullu ma'budin min dunillah, semua perkara yang disembah selain daripada Allah, maka nama dia taghut. Sama ada dia tu manusia, ataupun syaitan, ataupun jin, ataupun benda-benda berhala-berhala yang ditempah, yang dibuat, yang direka. Ini dia panggil semua benda. Semua benda yang disembah selain daripada Allah, nama dia taghut. Satu. Yang kedua, al-muta'u fi maksiatillah, manusia-manusia yang ditaati, yang dituruti
di dalam melakukan maksiat kepada Allah, maka nama dia taghut. Manusia ni menjadi penganjur. Penganjur kepada apa? Kepada program maksiat, program mungkar, program melanggar perintah Allah, maka itu nama dia taghut. Tak kiralah penganjur tu nama apa. Sama ada nama orang putih yang kafir ataupun nama anak orang Islam, tapi kalau mereka menganjurkan maksiat, maka dia taghut. Yang ketiga, as-sahir, ahli-ahli sihir. Sahir itu juga nama dia taghut. Yang keempat, at-taghut al-kahin. Apa dia tahin? Tukang-tukang tilik, ahli-ahli nujum, itu juga dikenali dengan nama taghut. Banyak nama taghut ni kan. Dan termasuk juga taghut, iaitulah mereka yang menciptakan undang-undang, hukum hakam selain daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Ini juga nama dia taghut. Kesimpulannya, taghut tu banyaklah. Segala benda yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, sama ada dia tu manusia, dia tu syaitan, dia tu jin, dia tu apa saja, penganjur-penganjur maksiat, maka mereka itu dikira sebagai taghut. Allahu Akbar. Taghut ni ambil daripada perkataan apa? Taghut ambil daripada istiqaqu minat tughyan. Ambil daripada perkataan tughyan, wa huwa az-zulmu wal baghyu. Zalim, jahat. Yuqalu tagha fulanun yatgha. Tagha fulan, maknanya fulan ini telah menyerang puak ni, telah mengkhianati orang ni, maka nama dia taghut. Ada juga taghut tu daripada aslu taghut yadullu ala mujawazatil had. Semua hak ni dia panggil yang simple sekali. Semua perkara yang melanggari batas-batas hududullah, maka orang itu dikira taghut. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah kenal beberapa nama taghut. Harap-harapnya mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan kita. Jangan kita pula pergi jadi taghut. Jangan pula kita yang menjadi taghut di atas dunia ini. Taghut tu maknanya semua benda tadi. Berapa perkara kita nama taghut, banyak perkara kita kata kita jauhkan diri. Maka di sini kita nampak dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam duduk di mana? Duduk di dua dimensi. Yang pertama, ubudullah. Yang kedua, ijtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Baik, saya ni tak laratlah nak buat dua-dua, ustaz. Saya nak dakwah satu je. Apa dia? Sembah Allah je. Yang bak taghut, bak mungkar, bak maksiat, bak pelanggaran perintah Allah, saya tak nak campur. Itu hak peribadi. Kita kata la. Hadhihi da'watun qasiratun. Ini dakwah ini tidak sempurna, tidak komprehensif, tidak lengkap. Sebab apa? Sebab dakwah Nabi alaihi wassalatu wasallam berjalan serentak. Ubudullah wajtanibut taghut. Ini yang kita bimbang hari ini. Semalam lepas ana sudah bincang bedah satu buku, nama dia Khurafat, Takhayul dan Mistik di Alam Melayu. Di antara perbincangan yang kami sebut, iaitulah tentang kenapa ada orang yang masih solat, pergi masjid dia solat, lepas solat balik, lepas balik masjid, sempat lagi dia berhenti di rumah. Rumah siapa? Di rumah ahli-ahli sihir, rumah kahin, tukang-tukang nujum, tukang tilik. Sebab apa? Nak tengok selipar dia hilang, siapa yang ambil. Kita kata subhanallah. Ini dikatakan mazhab jamak di antara u'budullah dan juga percaya kepada taghut. Maka ini perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak betul. Maka para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati, jauhkan diri daripada taghut apa saja keadaan. Boleh jelas di sini. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, para pencinta Al-Quran dapat membebaskan diri daripada taghut.
Kalau tidak, kita masih lagi terperangkap dengan perangkap syaitan yang masih lagi mengganggu kita, masih lagi memegang kepala kita. Sembah Allah tapi tauhid tak lepas. Tidak mungkin berlaku sedemikian. Maka para jemaah sekalian, dakwah Nabi berjalan serentak. Dakwah kita juga kena serentak. Kalau tidak, ramai masyarakat yang tak faham. Tuan-tuan tengok dalam buku kita tu, bid'ah khurafat dalam masyarakat Melayu. Allahu Akbar. Banyak senarai-senarai yang menakutkan kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Percaya kepada dukun, pawang, bomoh, tunggu-tunggu kayu, percaya lagi. Arwah bapak saya ni selalu berpantun. Pantun dia ni pantun orang Melayu, dia kata, melukut di tepi gantang, buka sanggul, cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggul kayu dikatakan hantu. Ni dia punya pantun. Mana kita ni kadang-kadang benda tu tak ada apa pun, tapi duk percaya hantu. Orang suruh percaya kepada Tuhan, dia tukar ayat. Tuhan, hantu. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita nak panjangkan di sini pun boleh, tapi ayat kita ni banyak lagi. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. Maka di antara mereka yang menerima, ada yang menerima seruan Rasul itu, dengar ya, terima Islam, mantap akidah dia. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan, wal'iyazubillah. Ada juga yang sesat. Kita kata na'udzubillah. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi. Apa tujuan mengembara? Nak pergi selfie-selfie je? Kita kata lah, bukan kerja kita berselfie saja. Tetapi tujuan pengembaraan kita itu untuk apa? Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan akhir pekerjaan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Itu para jemaah sekalian. Dalam tafsir kita ni, nota 536 menyebut tauhid ialah syaitan, berhala, dan apa saja yang menyesatkan. Di antara tadi lah ahli-ahli nujum, ahli sihir, ahli-ahli tilik-tilik ni, ahli-ahli apa ni, main-main apa benda, semua tu termasuk dalam tauhid. Na'udzubillah. Jadi kalau kamu kerah kepala juga, kamu selalu travel, selalu berjalan sana sini, tengoklah apa kesan yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu, yang telah apa? Yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan perbuatan mereka. Allah musta'an. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada ayat 37. Bagaimana sikap Nabi dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhill wa ma lahum min nasirin. Allah. In tahris ala hudahum. Dan jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat loba kan, maknanya sangat tamak. Di sini para ulama mengatakan hirs asyaddu minat tamak. Kalau kita kata tamak tu kuat dah, tapi hirsun lagi tamak. Mana sangat-sangat tamak. Nabi kita ni sangat-sangat loba dia, tamak loba, inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk. Maknanya Nabi kita ni, apa yang dia ajar, dakwah yang dia sampaikan, dia nak sangat-sangat supaya masyarakat menerima dakwah dia, supaya masyarakat terima dakwah dia. Kenapa? Sebab dia nak selamatkan manusia ini daripada api neraka. Allahu Akbar. Mari kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Haris, dalam ayat lain tak, Allah kata
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat nak dia. Nak sangat-sangat kita beriman. Tapi Allah kata apa? Fa innallaha la yahdi man yudhill. Maka sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya. Na'udzubillah. Wa ma lahum min nasirin. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Tengok nota di bawah. Yakni, jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat inginkan supaya kaum engkau yang masih degil dan keras kepala dalam kekufurannya tak mau ikut, munak sangat mereka mendapat hidayah petunjuk, memanglah Nabi sangat-sangat nak. Loba sangat dia, kan, nak kepada petunjuk. Maka yang demikian itu tidak ada faedahnya. Subhanallah. Kerana sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya. Maka di sini sekali lagi anak nak tanya para pelajar sekalian, hidayah petunjuk itu ada berapa kategori? Jawab cepat. Jawabnya ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad wadilalah, hidayah memberi bimbingan, memberi garis panduan, itu khidayah Nabi. Disambung oleh para sahabat, disambung oleh kita, insya-Allah sampai ke hari kiamat para pendakwah menyambungnya. Tetapi hidayatul taufiq, hidayah memberi taufik menerima dakwah, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata intahris, kuat mana munak pun, kalau Tuhan tak bagi tak dapat. Tengok sambung nota. Hidayah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya bukanlah sebagai pemberian semata-mata dengan tidak bersebab. Kita nak tak apa hidayah pakai tunggu hidayah je lah, mengajinya tidak. Kita kata jangan. Demikian juga kesesatan yang dijadikan pada seorang itu ialah disebabkan salah pilih. Salah pilih orang itu sendiri yang salah memilih jalan. Na'udzubillah. Sesudah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Mana bukan salah kita, kata saya selalu sebut, bukan salah ibu mengandung, tetapi yang salahnya kamu yang salah pilih jalan. Maka khidayah Rasul wa ma'ala Rasul hal 'ala Rasul ilal balagh mubin. Jadi puak-puak kafir menggunakan ayat ini, Allah Ta'ala sayang pada mereka sebab Allah Ta'ala kehendaki mereka buat. Maka disitulah kata ulama Islam al-masyiah wal mahabbah, kehendak Allah Ta'ala dan kasih Allah Ta'ala berbeza, tidak talazum dua tu. Allah Ta'ala buat benda yang dia tak suka. Seperti Allah Ta'ala jadikan orang ini kafir, tapi hak Tuhan nak supaya semuanya beriman. Itu dalam masalah al-masyiah wal iradah. Ada sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Rukun Iman. Dalam ni kita bahas panjang tentang al-masyiah wal iradah. InsyaAllah buku ni kita baca sekali nanti dalam satu masa yang lain. Maka bukan makna Tuhan buat tu Tuhan reda suka pula, tak. Itu dia panggil masyiah dia. Dia buat tapi dia tak suka. Kita kena perhatilah mana hujah puak kafir di sini tidak boleh dipakai dengan hujah takdir. Sebab Tuhan buat, tok nenek kami pun buat, maka kita tentulah Tuhan suka. Kita kata tak semesti. Allahu Akbar. Jadi dakwah Nabi ini sudah ijma' Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah dia apa dia? Bermula dengan tauhid dan juga dengan menjauhkan diri daripada taghut. Dua benda kena selari. Dua perkara ni mesti diselaras. Kalau tidak dakwah kita pincang. Saya nak ajak-ajak orang je dulu. Kita kalau orang dah bersih, automatik dia akan buang. Tak jadi tuan-tuan. Kita nak guna gelas, nak guna bekas, kita kena basuh dulu. Kemudian bau kita isi kan. Maknanya syirik tu kena buang. Barulah tauhid tu melekat, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat 38.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan mereka bersumpah. Puak mana pula ni? Puak kafir bersumpah. Bersumpah sungguh puak dia ni. Halafa musyrikuna Quraisy billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Bersungguh-sungguh sumpah dia. Dia kata apa? La yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan semula orang yang sudah mati. Mana ada orang mati bangun semula? Sedap dia punya ayat. Dia gamak cerdik sangatlah dia tu, kan? Orang mati tak boleh dibangkit semula, dia kata. Dia duk ingat lagu tu. Allah jawab sini, bala. Mu jangan cakap apa yang kamu tak tahu. Kan? Bala, saya ba'asullahul mauta. Itu tidak benar. Bahkan janji Allah Ta'ala membangkitkan orang-orang yang sudah mati tetap benar. Bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusianya tak tahu, tak kenal, tak tahu apa yang dia kata, kan? Dia duk mengambil macam tu saja. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, tanda pelajar, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala berfirman, kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu zalik. Anak Adam telah mendustakan aku, tak sepatutnya dia buat demikian. Wasyatamani walam yakun lahu zalik. Dia maki aku, dia kata tak baik kepada aku, tak sepatutnya demikian. Fa amma takzibuhu iyai. Mereka mendustakan aku. Apa dia? Mereka berkata lan yu'idani kama badani. Allah Ta'ala tak akan hidup balik kita sebagaimana Allah Ta'ala mulakan hidup dulu. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min idadati. Allah kata bukanlah makhluk aku cipta dulu dengan nak balik semula lebih payah, lagi mudah. Wa amma syatamuhu iyai. Adapun makian makhluk kepada aku, mereka kata apa? Ittakhazallahu walada. Tuhan ada anak. Wa anal ahadus samad. Akulah Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal, yang samad. Lam alid wa lam ulad. Aku tidak dilahirkan dan aku tak beranak dan aku tidak diperanakkan. Walam yakul li kuf'an ahad. Tidak ada yang sekutu bagiku. Ini bukan ayat Quran, ini hadis ni. Takut jemaah kata ni kenapa tu kalam yalid wa lam yulad? Itu dalam surah Al-Ikhlas, kan? Ya, ini dalam hadis. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari, nombor dia 4974. Allahu akbar. Baiklah. Tujuan apa Allah Ta'ala bagi di sini? Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati. Tujuan apa? Untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya. Kamu di atas dunia ni mu tak percaya kan? Kamu tak percaya kan? Mu tak percaya. Mu kata tak hidup, kamu macam-macam. Ada yang bawa tulang repuk mari hancurkan depan Nabi. Orang Kelantan kata mari ramah, bawa tulang. Ya Muhammad, tulang repuk macam ni hidup balik. Oi, tak adalah. Mu dulu atas dunia berselisihan padanya. Ada hidup, tak ada hidup, macam-macam. Sekarang ni depan mata kamu sudah nampak. Allahu akbar. Dan supaya orang-orang yang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Mu tahu sendiri dah. Tengok nota 538. Orang-orang mati dihidupkan semula
untuk menerangkan kepada mereka perkara benar mengenai apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang telah ditentang oleh golongan yang engkar dari umat masing-masing untuk orang kafir. Maka dengan itu akan ternyatalah orang yang baik dari orang yang jahat, yang taat dari yang melakukan maksiat, yang zalim dan yang dizalimi. Dan untuk diberi balasan yang baik, dibalasnya baik, dan yang jahat, yang jahat dibalasnya jahat. Mana siapa buat baik atas dunia ni, baiklah dia. Siapa dia buat tak baik, boleh pedah lah dia, kata orang. Maka di sinilah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa semua perbuatan-perbuatan kita tu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ini tujuan. Sehingga para ulama katakan tujuan Allah Ta'ala bangkit tu kafir yang tak percaya. Kita sama-sama Islam pun khilaf juga kuat dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut sifat dia dalam Quran, disebut oleh Nabi SAW. Ada ulama salafus salih, mereka tidak takwil, mereka terima. Mari hok kamu ni pula bahas pula panjang-panjang. Jadi di akhirat esok kita tahu apa dia sifat Allah Ta'ala yang sebenar. Maka nak jalan yang selamat, ialah jalan salafus salih, insya-Allah. Sebab mereka lebih dekat, pemikiran mereka tidak dicampuri oleh pemikiran falsafah dan lain-lain. Maka kita mengatakan mereka lah pandangan mereka yang baik. Nabi juga sudah berpesan, khairul quruni qarni. InsyaAllah kita buatlah apa yang kita yakin. Kita semua akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata apa kepada Allah, maka kita belajarlah betul-betul. Baik, akhir ayat kita dalam siri ini, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lah, idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu, apabila kami menghendakinya, hanyalah kami berkata kun, jadilah engkau, maka menjadilah dia. Mudah ya, nak Allah Ta'ala perintah kun, jadi selalu. Jadi tidak banyak kerjaan, kan? Manakah kalau kita cakap banyak pun tak ada guna. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang kita kata orang kafir mari duduk hancurkan tulang tadi, dalam surah itu Yasin ayat 78 hingga 82. Sekali lagi Allah kata wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Kemudian ayat innama amruhu idza arada syai'an in yaqul lahu kun fayakun. Tengok nota di bawah, panjang pula cerita tentang kun fayakun. Yakni Allah, nota 539, yakni Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa. Apabila ia menghendaki sesuatu, maka dengan serta-merta terlaksanalah dia. Kau jadi salah. Adapun kalimah kun fayakun yang tersebut dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain hanyalah menggambarkan bagaimana mudah dan cepatnya terlaksananya kehendak Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, kerana segala benda yang wujud itu adalah dari kesan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kesan kuasa Allah Ta'ala, Tuhan kata jadi. Kalau Tuhan tak kata, tak jadi, kan? Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, semua perkara itu di bawah kuasa Allah, kehendak Allah Ta'ala. Tuhan kata nak, jadi selalu. Kun fayakun. Jadi para jemaah sekalian, kata di Al-Imam Al-Buwaiti, ini sahabat Imam Syafi'i, dia kata apa? Khalaqallahu al-khalqa kullahu biqaulihi kun. Allah Ta'ala cipta makhluk semuanya dengan kata-kata dia kun, jadi. Falau kana kun makhluqan, kalau kun tu makhluk, lakana qad khalaqal khalqa bimakhluqin. Nah, saya makhluk ini jadi daripada makhluk. La. Pasal itulah kita nak semua kata-kata Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Jadi puak-puak Mu'tazilah kata khalqul Quran, Quran itu makhluk. Kita kata la. Semua kata-kata Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Kata di Buwaiti walaysa kadzalik. Bukan begitu. Jadi ada sebuah risalah
ulama kita mengumpulkan aqwalus Syafi'i rahimahullah taala tentang Allah Azza wa Jalla. Menarik untuk kita kaji, kita baca. Walaupun sebagian ulama memisah-misahkan di antara fiqh Syafi'i dengan akidah Syafi'i, dengan akhlak Syafi'i, ana berbincang dengan para sahabat, kata kita tubuh satu markas Al-Imam Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i dari sudut aqidatan wa ibadatan wa hukman, syariatan wa ibadah. Maknanya pandangan Imam Syafi'i dari sudut akidah. Kenapa kita tak nak ambil? Kita kata dia benar, dia paling hebat. Kenapa tiba-tiba dalam akidah pergi ambil orang lain? Sekali kan Syafi'i. Dari sudut fiqh kita kata kita mazhab Syafi'i. Dari sudut akhlak Syafi'i, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang tinggi akhlak, tinggi jiwanya. Di antara kata-kata Syafi'i dalam bab akhlak, dalam bab tasawuf. Tapi kita lebih suka kalau tasawuf sebut orang kemudian. Kenapa kita tak ambil salafus salih? Syafi'i kata apa? Tanda tuan-tuan, saya tutupkan dengan kata-kata ini, dengan perbincangan kita hari ini, sebab sangat menarik dia. Imam Syafi'i kata, man arada, siapa dia nak Allah Ta'ala cerahkan hatinya, lapangkan dada dia, hendaklah dia lakukan 3 perkara. Dia lakukan 3 perkara. Yang pertama, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda-benda yang tidak ada faedah. Kita hari ni banyak sangat duk konspirasi, duk teori sana teori sini. Kadang-kadang kita kena ingat teori kita tu diterima oleh sebahagian orang. Kita kena ingat bukan semua faedahnya ada besar. Faedahnya kita lebih baik duduk dengan apa yang diputuskan oleh para ulama Islam, maka kita kata itu lebih selamat, insya-Allah. Baik. Syafi'i kata tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang kamu tak ada faedah. Qila wa qala, cakap ni tak usah. Yang kedua, hendaklah kita tinggalkan dosa-dosa yang sudah lalu, menyesali dosa-dosa yang lepas, dan menjauhkan maksiat yang akan datang. Meninggalkan dosa yang sudah berlalu, maknanya dosa lepas-lepas tu kita tinggal semua, kita taubat, kita istighfar, dan menjauhkan dosa yang akan datang. Dosa nak mari, jauhkan diri. Seboleh mungkin jangan terjebak dengan dosa. Itu di antara kita dengan perkara kehidupan. Satu lagi yang menjadi suatu agenda besar, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Tuhannya rahsia yang tersembunyi, iaitulah ibadat yang tersembunyi. Kita bangun tahajud, tak ada siapa tahu. Kita baca Quran, tak ada siapa tahu. Ni asyik duduk saya Facebook, ya hari ni geng kami khatam Quran, Abi pakat dia tunjuk dengan makan-makan. Kita kata apa cerita? Kita khatam Quran, Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita zikir banyak mana pun tahu. Ni asyik duduk gantung, belik tekuk dia punya tasbih besar, sebab nak cerita dia ni wali, zikir 1 juta sehari lah. Maka naklah ada di antara kita dengan Allah Ta'ala amalan yang tersembunyi, sama ada kita ibadat khas, sama ada kita zikir, sama ada kita sedekah, kita bantu orang, usah diwar-warkan, sebab dibimbangi tidak khabiyatun di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kata-kata hikmah Imam Syafi'i ini besar, menjadi penyeri hidup kita, yang mencerahkan dada kita, yang mencerahkan hati kita, melapangkan dada kita. Yang pertama, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa dan menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah ada di antara kita dengan Allah Ta'ala khabiyatun min amalin, amalan yang tersembunyi. InsyaAllah para jemaah sekalian, saya tamatkan di sini ayat 41. Kita sambung perbincangannya dalam sidi akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.